atas Nabi yang sebaik-baik manusia dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Mereka itu beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Waktu tulis bila dah? Dia. Tu dia. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa ba'du, maka inilah, wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Kena terjemah lagu tu, dia tak terjemah kita tu. Tu maka tu cuma terjemah orang panggil maka tu jawab bagi amma, adapun yang diganti dengan waw dah. Gitu ya. Wa ba'du yani salah tu. Wa ba'du yani amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada mengucap bismillah ila akhirih lah. Tu. Adapun kemudian daripada itu, maka ni jawab pada amma tu, amma yang digantikan dengan waw tu. Maka kata musannaf, lepas pada tu dah, maka inilah, bermula inilah, ini mana? Ini tulis situ. Yakni ini segala lafaz-lafaz yang dinampak dan dikhayal di dalam hati musannaf. Tu makna itu. Ya, isyarat kepada benda tu. Isyarat kepada benda tu. Isyarat kepada barang hak ada dalam otak kepala dia tu. Sebab masa ni dia tak mengarai lagi. Dia tak mengarai lagi tu. Maka inilah, kata dia, ini segala lapar-lapar yang nampak dalam otak kepala musannaf ni. Nampak tu dah? Lapar yang hadir dalam hati musannaf ketika dia mengarangkan kitab ni. Inilah ialah satu risalah khabar. Ialah satu risalah, satu buku yang kecil. Tu risalah, yakni buku yang kecil, yang sedikit lafaznya tetapi banyak maksudnya. Tu risalah asal makna lagu tu. Tu buku kecil. Asal risalah ni surat kiriman dah, cut mai tu dah. Surat kiriman ni bila kita tulis ni, kita tulis ringkas-ringkas ya, sekeping ya, tapi dalam sekeping tu ya, dia mengandungi maksud yang banyak dah. Jadi seolah kita cerita belakang dah, ringkas-ringkas, tapi maksudnya banyak. Maka inilah satu risalah, satu buku yang kecil. Yang kecil. Ya, yang sifat kepada risalah tu. Orang panggil risalah tu satu yang kecil dah. Datang orang panggil yang kecil tu, orang panggil nak menyatakan maksud risalah ya. Orang panggil sifat lil kashifah gitu ya. Bukan kata sifat untuk nak mengeluarkan risalah yang besar dah. Kerana bila sebut risalah ni ya kecil dah. Ini risalah yang kecil pada menyatakan barang yang tak dapat tiada. Yang adalah risalah ini pada menyatakan, pada menerangkan, nak menjelaskan akan barang yang tak dapat tiada. Barang yang tak dapat tiada, barang yang mesti. Tak dapat tiada, barang yang mesti dan penting, wajib. Barang yang tak dapat tiada, barang yang mesti bagi tiap-tiap mukallaf. Tu ya.
Ya bagi tu ya kena datang bagi ya khabar dah. Khabar bagi barang tak dapat tiada. Barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf ni mesti. Ni nak kecek hatu ya. Barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf, bahawa mengetahui akan dia akan barang tu. Bahawa tu yakni daripada bahawa takdir daripada mari sebab ya labuddan ni tak luk ya ada min. Kalau itu nak menyatakan barang yang tak dapat tiada yang mesti bagi tiap-tiap mukallaf, tak dapat tiada daripada bahawa mengetahui oleh mukallaf akan dia akan barang tu. Maksud mengetahui yakni belajar sehingga mengetahui akan dia akan barang tu. Belajar sehingga reti barang tu. 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 Dia nak kecek hatu lah kitab ni. Masya-Allah tu. Tu dia. Tapi kena dobek betul mukallaf dululah dah. Padahal kita dah kecek dah lebih kurang saat ni. Tapi nak ayat makna mukallaf sekali lagi. Mukallaf tu tulis situ. Mukallaf ialah orang yang diberakti hukum syarak ke atasnya, iaitu tiap-tiap orang yang berakal lagi sampai umur, lagi sampai seruan agama kepadanya, lagi sempurna pelihat dan pendengar. Lagi sempurna pelihat dan pendengar. Itu maksud dia. Tu mukallaf. Kalau cukup 4 syarat tu barulah dinamakan orang tu mukallaf. Bila cukup 4 syarat tu orang tu tak semaya tu dosa dah. Tak mengaji pun dosa dah. Tak puasa pun berdosa. Kerana dia mukallaf dah. Maka sini risalah ni nak kecek tu, nak menyatakan barang yang mesti bagi tiap-tiap mukallaf tu. Tak dapat tiada bahawa, yakni daripada bahawa mengetahui, yakni belajar oleh mukallaf sehingga mengetahui akan dia akan barang tu. Dia kena mengaji bergerti. Kalau tak gerti dak berdosa situ. Tu nak kecek hatu. Masya-Allah dah kitab ni. Apa kau barang tu? Daripada iman dan Islam dan aqaidit tauhid. Daripada ni nak bayan orang panggil, nak menyatakan barang tu, nak bayankan daripada barang tu. Barang tu apa? Tu barang tu apa? Min tu panggil milid bayan. Barang tu apa hak kata wajib sangat ni orang mukallaf kena tahu ni. Daripada iman, daripada perkara yang bersangkut paut dengan iman, dengan kepercayaan. Itu iman. Daripada iman tu, daripada perkara yang bersangkut dengan pegangan. Awak gitu lah. Itu iman. Tu daripada iman, perkara yang bersangkut dengan pegangan kita. Ada banyak perkara hak kena bercara hadiah. Bukan sifat tu bukan sifat Nabi saja tu. Banyak perkara lagi, malaikat lagi, apa lagi? Kita banyak perkara lagi. Tu dak kecek hatu kitab ni. Dan Islam ni yakni perkara atau pada iman. Jadi perkara yang bersangkut dengan undang-undang Islam, undang agama, gitu. Perkara yang bersangkut dengan undang-undang agama tu kecek hak undang-undang. Islam letak undang lagu mana te, apa hukumnya, sikit-sikit perkara apanya hak kita kena tahu. Semaya apa hukumnya, lepas tu dalam semaya tu apa rukun caranya ke mana lagi. Dan aqaidit tauhid. Ni atap kepada iman juga tu. Atap iman, tafsirkan makna iman dah tu dan tu.
dan aqaid tauhid, dan pegangan-pegangan tauhid, pegangan hati. Tulis pada aqaid tauhid, yakni simpulan-simpulan iman. Untuk mengasahkan Allah. Tu yang makna gitu, simpulan-simpulan iman untuk mengasahkan Allah. Dia berkecek hak akidah, hak tauhid pun nak sebut kitab ni. Tu. Satu lagi, apa lagi? Dan sembahyang. Ni atau pada iman juga ni. Dan sembahyang. Dan sembahyang ini, dan sembahyang tu tulis itu. Sembahyang yakni daripada rukun dan syarat dan sunat dan adab ila akhiri. Semaya tu kecek bukan khas semaya masuk masa tu. Khas semaya tu daripada harukun, sembahyang, syarat semaya. Nak kecek lagi, kitab ni melengkapi. Nampak Allah ya, masya-Allah. Tapi banyak perkara yang kecek. Dan puasa bulan Ramadan, sembahyang ni sembahyang 5 waktu tu lah. Dan puasa bulan Ramadan nak berkecek juga. Dan lainnya, lain daripada iman, apa nyo ni buat gini. Lain daripada yang tersebut. Lain daripada nyo yang tersebut daripada apa perkara iman, Islam ila akhiri. Kena kata gitu. Tu habis maknanya gitu. Nak kecek berlaku. Moga tu benda tu kena tahu. Islam kita kena tahu. Walaupun duduk dalam negeri mana sekalipun, walaupun duduk bekerja tugas apa pun, kena reti benda ni. Bukan kata terserah kepada orang mengaji ponok saja reti benda ni. Tak, ya benda ni berkait dengan Islam masing-masing. Tak support agama lah. Agama lah itu Islam, agama dia gantung pada orang ibadat dia tu, support orang buzar ni kan. Tu agama dia tu gantung di mana? Di orang hak pala licing tu. Puak tu dak bawa agamanya. Kalau rusak puak tu rusaklah agamanya. Tapi Islam kita ni Allah pegantung di atas tiap-tiap diri masing-masing. Kalau jauh tu punah, Islam tak punah, ya punah. Kalau tu imej curi, Islam tak ada punah. Tu imej tu ialah kerana Islam tu tiap-tiap orang kena buat. Kalau tu guru berzina sekalipun, waliyazubillah min zalik, dia Islam tak ada rusak. Kerana dia tiap-tiap orang yang bergantung hukum atas diri masing-masing dah. Wajib kena buat, wajib kena tinggal. Tu dia ada. Dia tak punah. Tu dia. Habis itu kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka kata dia dan lain-lain lagi. Apa yang lain lagi? Banyak bahasa. Daripada ini nak menyatakan lainnya tu. Daripada tu nak orang panggil bayan pada lainnya. Hak lain-lain lagi tu apa? Tak sebut habis. Apa lagi hak lainnya tu? Daripada beberapa kaedah agama Islam, dia kata. Daripada beberapa ilmu-ilmu, kaedah di sini dengan mana ilmu? Daripada ilmu-ilmu bersangkut dengan agama Islam, ilmu agama Islam. Ada lagi kaedah-kaedah benda tu, benda ni tok-tek tu yang nak sebut juga. Tu bukan sekadar semaya, puasa, zakat saja tu. Lain lagi kaedah-kaedah agama Islam tu, tulis lagu tu, seperti zakat dan haji. Tu boleh kata gitu lah tu kaedah tu, seperti zakat dan haji. Kerana ada kecek juga dalam kitab ni sekodah-kodah. Zakat kecek juga, bab haji kecek juga. Lepas tu masalah tasawuf sikit-sikit di belakang tu ya. Kesimpulan dia mari. Tu dia. Masyaallah kitab ni, masya-Allah barakahnya Tuhan dia dah. Mudah-mudahan tu musannaf sebut lebih kurang tu ya pun masa nak masuk bercerita lah. Dia nak berdoa dulu. Mudah-mudahan memberi manfaat dengan dia akan segala kanak-kanak yang baru belajar pada medan ini. Masya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat. Musannaf datang dengan kata mudah-mudahan ni dia nak gapo? Tu.
Ya tak jelas tu, ya tak jazal tu. Kata risalah ini tu hendak manfaat ke tak tahulah. Tapi ya berdoa. Tulis situ. Mudah-mudahan dah. Mudahan. Yakni musannaf datangkan lafaz ini kerana dirinya tidak yakin bahawa risalah ini adakah memberi manfaat atau tidak, hanya bergantung harap ia kepada Allah jua. Maka harapan musannaf diterima oleh Allah. Harapan musannaf diterima oleh Allah kerana ternyata manfaat itu kemudian daripada matinya. Habis itu ia sungguti kita dia. Dia harap-harap pun harapan dia Allah Ta'ala terima. Dia berdoa pun Allah Ta'ala terima harapan dia. Tengok manfaat tak manfaat. Tengok orang duk ngaji belakang kita, dia sapa kepada hari ni. Mudah-mudahan memberi manfaat. Apa manfaat? Memberi guna. Mudah-mudahan memberi guna. Memberi guna dengan dia, dengan ini risalah. Tulis itu. Memberi guna. Yakni mudah-mudahan Allah Ta'ala meratakan manfaat risalah ini dengan bahawa tiap-tiap orang yang baru belajar dapat beramal dengan isinya. Tu ya. Dapat beramal dengan isinya. Tu manfaat sungutinya. Bukan boleh ngaji saja. Manfaat kitab sungutinya orang mengaji boleh amal. Dengan apa hak dia royak tu. Bertibak nipak boleh amal benda tu. Bertibak nipak boleh buat kerja dengan muka tu. Semaya kena cara, puasa kena cara. Tu manfaat lah tu, rata manfaat lah tu. Tu. Patut orang sambut mengaji belakang kita dia dah. Mudah-mudahan memberi manfaat yakni oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan sebab dia ini risalah ni, lalu kot dia. Sebenarnya manfaat Allah Ta'ala beri, tapi dengan sebab dia, dengan sebab ini risalah ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dengan dia, memberi guna manfaat akan segala kanak-kanak yang baru belajar. Kanak-kanak yang baru belajar, maksudnya kanak-kanak yakni tiap-tiap mukallaf yang belum pandai masalah agama, yang fardu ain. Awak gitu. Yang belum pandai masalah agama yang fardu ain. Bukan kanak-kanak leh-leh tu. Hak tu rakyat dah saat ni. Tak kena duk suruh lagi. Tak apa pun ia tu. Ngaji tadika pun ngaji gitu-gitu je. Tu. Moga tak ada terkena sangat atas dia lagi. Tapi cikgu tadika tu duk kasih menekal tu bukan apa dak. Takut-takut dia habis ni. Dia tak mengaji kat ponok mana dah. Nyanyi. Jadi balik dalam keadaan tak reti tu nyanyi. Lalu tu buat tapak juga reti lebih kurang. Dia besar sikit lagi, dia kena juga cara jalannya dia tu. Tu ya. Tu. Maka di sini dia kata manfaat dengan dia akan segala kanak-kanak yang baru yang mulai kata. Kanak-kanak yang baru yang mulai belajar. Belajar jadi belajar agama.
Belajar tu baru tu pada takluk pada baru belajar. Baru belajar, mulai belajar pada maidan ini. Apa maidan ini? Yakni pada masalah-masalah agama Islam. Tadi tu maidan ini. Pada masalah-masalah agama Islam. Tu kadang-kadang bijak hobi mah macam lain dah. Cok dah. Tapi bab agama ni tak ada terbeti lagi. Orang panggil budak situ. Habis universiti mana dah. Tapi bab semaya tak kena lagi. Cara basuh berak tak kena. Air mustakmak, air mutlak tu pun duk tukar takir. Tu. Tu nyanyi. Maka ngaji kitab ni musannaf nak tunjuk ajar dengan kitab ni dah hidayatus sibyan dah. Nak menunjuk dah tu kepada budak-budak yang baru mengajar, baru mengaji tu. Wala haula hasirah tabarri. Orang panggil pelepah diri dulu. Kawan ni bukan dak reti tu. Seekor dua pun dia belaka dak tolong. Hok dak buat-buat ni. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimi. Kita panggil sirat tabarri, panggil lapar, nak pelepah diri. Nak melepas diri dia. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa arti dia? Dan tiada daya. Lama tiada ada iyo pula tu. Tiada daya. Gitu. Dan tiada daya dan tiada upaya. Lama tiada apa iyo. Tiada ada ia dan tiada apa iyo. Bukan upaya. Gitu. Tiada daya dan tiada daya ni musannaf terjemah daripada la haula tu. Dan tiada upaya terjemah daripada la quwata tu. Kita kena buat sosok tulis itu pada tiada daya, yakni tiada daya daripada melari dan paling diri daripada kerja maksiat, dan tiada upaya untuk kerja taat dan segala kebaikan melainkan dengan peliharaan dan pertolongan Allah Ta'ala. Itu dia. Dan pertolongan Allah Ta'ala. Itu dia. Itu la hawla wa la quwwata illa billah. Itu sebab tu ayat tu. Tidak ada daya daripada melari daripada maksiat, dan tiada upaya untuk mengerjakan taat oleh aku ni pakai kira-kira ibarat tiada daya oleh aku dan tiada upaya aku ni bergantung belaka tu, bergantung di tiada daya pun bergantung, tiada upaya pun dia bergantung. Tiada daya aku dan tiada upaya oleh aku atas menghasil barang yang aku kehendaki, atas menghasilkan barang yang aku kehendaki. Masya Allah. Tu. Ya kena buat lagu ni. Atas barang, atas menghasilkan. Tu tulis itu atas menghasilkan. Yakni buat gitu. Tiada daya daripada menjatuh dalam kesilapan mengarang kitab, dan tiada upaya
atas menghassin dan menjayakan karangan yang aku kehendaki. Itu maksud lagu tu. Kalau kita perhati sungguh tu, atas menghassin ni dia gantung masalah upaya je. Padahal daya ni bukan kacik dengan menghassin. Daya ni kena lari pada kesilapan. Aku duk menulis kitab ni aja kata. Nak halik daripada salah tu tak ada daya. Dan tulis kitab ni nak dia berjaya sudah habis ni pun tak ada upaya. Malaikat pertolongan Tuhan betul. Tu dia kata. Tiada daya dan tiada upaya aku atas menghassinkan, menimbulkan, melakukan barang yang aku kehendaki. Barang yang aku kehendakikan dia. Apa barang yang tu? Yang ni daripada segala karangan inilah. Barang yang aku kehendak tu tak dapat menghasil. Dia kata malaikat dengan Allah. Tu dengan Allah kita takdir siap dah tak ni? Dengan Allah, yakni dengan peliharaan dan pertolongan Allah. Takdir dua tu makan dua-dua. Dengan peliharaan yang makan pada masa Allah, la haula. Dengan pertolongan yang makan pada masa Allah, la quwata. Jadi dua-dua tu. Aku tak dapat halik daripada kerja maksiat dan kesalahan, malaikat dengan peliharaan Tuhan ya. Dan aku tidak akan dapat kerja taat menghasilkan tulisan dengan sempurna, malaikat dengan pertolongan Tuhan aja. Tu ya. Malaikat dengan Allah. Sebab tu musnah kita takdir tak panggil musnah tidak takdir tu dengan Allah gitu ya. Dengan peliharaan dan pertolongan Allah. Lagu tu sebenarnya Allah mana tu? Allah yang ali, sifat pada Allah. Allah yang ali, Allah yang tertinggi pangkatnya. Lagu tu ya, tertinggi pangkat. Pangkat darjat dia tu tinggi sangat. Tu. Bukan tinggi tepat, tinggi tuai tu dah. Lagi azim, yang besar pangkatnya. Pangkat Allah Ta'ala tu besar pangkat dia. Tu ya. Habis itu. Tak ada apa lah tu. Itu sekadar kesimpulan hak musannaf riwayat dalam kitab dia ni. Isi kandungan kitab ni dah bercara masalah usul dan juga fiqh. Bagi tiap-tiap muqtadi seperti kita orang mula mengaji ni, comel ni, bererti kitab ni. Pada sebuah ning kalau ngajak ke kampung pun pada sebuah ning je. Nak buat amat untuk diri pun boleh lah. Habis kitab ni kalau nak bini pun tak ada masalah sangatlah. Tu. Bukan suruh bini lagi, tapi kalau tak bini, kalau nak bini pun Tok Imam tak kena ada tanya lah. Tok Imam tanya, Tok Imam kata tak kena ada ajar dah ni dah. Kita kata ikut Tok Imam tapi Datuk Subiak Makhotai dah ada. Tu. Kata adik. Tu. Pakai laju akak siap dah. Tak kena ada ajar rukun Islam, rukun iman lah. Muqaddimatun muqaddimatun fil imani wan islami. Ini satu pendahuluan. Hazihi muqaddimatun. Ni murad dengan muqaddimah di sini ialah muqaddimatul ilmi. Muqaddimah ilmu, muqaddimah kitab tu lalu dah saat ni. Alhamdulillah apa semua tu. Tu dia kecek dah. Ya waktu baik mari dah tu. Muqaddimah tu ini satu pendahuluan fi, yani kainatun fi, yang adalah ia muqaddimah ini fi al-iman, fi bayanil iman, pada menyatakan iman pula. Dia kecek hak iman. Wal Islam, atau pada iman dan menyatakan had Islam. Satu mukaddimah ni. Kata musannaf rahimahullahu taala, ketahui olehmu bahwasanya makna iman pada syarak itu, makna iman pada syarak iaitu tasdik hati dengan Allah dan dengan Rasulnya.
dan dengan segala hukum yang didatang akan dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala, yang diketahui akan dia daripada agama dengan darurah, seperti segala i'tiqad dan ibadah dan muamalah dan munakahah dan jinayah dan lainnya. Tu pula dah. Sikit lagi. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi, ketahui olehmu. Jadi belajar olehmu, bukanlah sehingga kamu ketahui. Itu makna gitu ya. Semua kena takdir lagu tu. I'lam, yani ta'allam hatta ta'lam. Tak nak kata. Belajar olehmu, mengaji olehmu akan hukum Islam tu sehingga kamu ketahui siapa kamu nampak dalam mata hatimu. Kena mengaji siapa kena nampak. Kalau tak nampak, jangan berhenti mengaji. Kena mengaji siapa kena nampak. Bila nampak tak apa. Ni tak nampak lagi, duk mayang lagi, duk gelak kelabu-kelabu lagi, duk berhenti mengaji dah. Jangan. Wi nampak cerah. Batu nak wi nampak tu lagu mana? Usahalah. Nampak-nampak ni hasil daripada campak ke Allah Ta'ala. Bila dia campak, kita nampak. Dia nak campak pun dia tengok kita lu mujahadah setara mana. Dan kita bersungguh dia campak. Bila campak, nampak kita. Campak mengalir hati. Tu nak. Tu nak tu. Nak boleh tu lama juga. Dok nengung pusing tekak lah. Tu campak ke dah. Dia campak je nampak. Hang ngaji bisa apa tu. Selama mana tak hasil lagi tu, kena ngaji lagi. Kena ngaji semua. Tu dia. Dia ngaji dah, tak kena ngaji dah lah. Hak tu ngaji hak lain pula, hak tak reti lagi tu. Ketahui olehmu bahawa seakan bahawasanya, apa bagi ketahui itu kalau kita kira ibarat dah. Ketahui olehmu bahawasanya apanya nya dameru sya'ni, tak kena duk sakut mana tak apa. Kocok tengok tak ada ai. Nyo ni. Ketahui olehmu bahawasanya apanya makna iman, bermula makna bagi iman, maksud iman, pengertian iman. Iman tu gopo makna dia? Bermula makna iman pada syarak itu. Apa pada syarak? Yakni di sisi undang-undang Islam. Di sisi undang-undang Islam, mengikut undang agama Islam tu, apa makna iman? Tulis situ dulu pada iman tu. Iman pada lughah. Iman pada lughah maknanya membenar hati. Adapun pada syarak dan istilah ulama, maka ialah yang disebut oleh musannaf. Nak tu ya kita. Yang disebut oleh musannaf. Musannaf kita royak dah, malah nak royak hak dia lama duk murah dia. Kita mai duk kacet tadi hak dia kena kacet dah. Kita kecek sekadar hak dia tak royak ya. Iman ni apa? Amana yu'minu imanan. Iman tu apa? Wa fussiral imanu bit tasdiqi. Ditafsirkan iman dengan tasdik. Sebut kata iman ni membenar. Sebab tu ayat Quran bila ulama tafsir kan, ya ayyuhallazina amanu, ya tafsir lagu mana? Ay saddaqu. Hei orang yang telah beriman, jadi yang telah membenar hati mereka dengan Allah Taala. Amanu tafsir dengan mana saddaqu. Kalau amanah tafsir dengan mana saddaqa. Sebab tu Jawharat Tauhid kata wa fussiral imanu bit tasdiqi. Ditafsirkan iman tu dengan tasdik. Ime tafsir dengan tasdik dulu. Maksud pada lughah pun tasdik. Apa makna pada syarak? Bermula iman pada syarak tu iaitu iman pada syarak tu. Apa dia? Tasdik hati. Tasdik oleh hati.
Apa tasdik hati? Saddaqa yusaddiqu, tasdik ni apa? Membenar oleh hati, percaya oleh hati, membenar dan percaya oleh hati, mengaku hati, boleh kata belakang tu, membenar dan mengaku oleh hati kita jom rap panggil wasungah wasujong, apa wasujong, wasu terima, wasu benar. Tu membenar tasdik tu dengan Allah, dengan takluk pada tasdik. Membenar hati dengan Allah, dengan Allah, jadi dengan ada Allah dan sedia Allah ila akhiri. Itu membenar dengan Allah, bukan dengan ada dia, dengan sedia dia, dengan kekal dia sampai ke akhir. Kita benar belaka. Tuhan ada tak? Oh, ada. Sekian. Tu iman. Allah Ta'ala sedia tak? Sedia dengan dalil sekian. Tuhan kekal tak? Kekal dengan dalil sekian. Tu orang panggil tasdik dengan Allah lah tu. Tu maksudnya gitu. Dan dengan Rasulnya, Rasul, maksud Rasul ni dan segala Rasul-Rasulnya. Rasul bagi Allah Ta'ala tu tak atau pada dengan Allah. Membenar hati dengan segala Rasulnya, dengan segala, jadi dengan segala sifat-sifat bagi Rasulnya dan seruan-seruan Rasulnya. Tu cerita dulu. Tu nak kacau tu. Tu percaya hak Nabi seru, terima. Sifat Nabi, terima, mengaku. Tu berimeh dengan Rasul. Dua dah. Tu dikatakan iman. Hak ni duduk dalam hati belaka ni, kita tak tahu habuai hak duduk dalam ni. Dan dengan segala hukum yang ni dan ni atau pada kata dengan Allah. Dan membenar oleh hati pula dengan segala hukum, segala hukum syarak lah dah. Dengan segala hukum syarak. Dia nak keluar hukum akal, hukum adat apa semua. Hak Nabi bawa mari hukum syarak, bukan hukum akal. Jadi membenar dengan segala hukum syarak. Hukum syarak mana? Sifat pada hukum syarak. Hukum syarak yang didatang, dibawa datang, yang kecek apa nama ni, ya ada mutaaddi. Yang mutaaddi depan tu. Tu. Kalau kita dalam kitab Arab-Arab ni kata bima jaa bihi, jaa bih. Kalau jaa mutaaddi dengan ba tu memberi pada jaa tu mutaaddi dah tu. Bukan kata makna lazim supaya dengan jaa zaidun tu dah. Yang pergi ke makna mendatang dah. Maka sini segala hukum syarak yang didatang, yang dibawa datang akan segala hukum syarak tu. Kita berimeh dengan segala hukum syarak yang dibawa datang akan hukum tu. Dibawa datang oleh bagi yang didatang. Dibawa datang oleh Rasul, pesuruh daripada Allah Ta'ala. Ada pesuruh Allah Ta'ala datang mari bawa ajaran hukum tu mari, kita percaya selalu tu ada iman dah tu. Kalau bangkit bohong ke ataupun menolak ke, itu tak dikatakan iman. Apa yang datang. Sebab tu Nabi kata apa dia, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hawa nafsu akan kena turut barang hak aku bawa mari semua. Dia kena hawa nafsu dia kena terima belaka dah. Yang terima perasaan kata tak sih, tak kena, tak nampak, yang ni kena terima belaka. Dengan segala hukum yang didatang, yang dibawa datang dia akan hukum tu oleh Rasul. Didatang takluk daripada Allah Ta'ala. Dibawa datang mari daripada Allah. Tu dia. Ya mari di Allah Ta'ala melalui Jibril ke ataupun cara langsung ke. Ikutlah hak tu atau cara yang masing-masing lah tu. Tu dia. Nabi Musa dia naik atas bukit Tursina, dia terima wahyu tu mari bawa mari sebar kepada Bani Israel. Pakai terima terus. Tu.
Nabi kita ada juga yang terima terus, yang terima lalu Jibril pun ada. Lagu tu. Habis itu datang daripada Allah Ta'ala. Tak habis lagi. Lagi pula hukum tu yang diketahui, yang ni sifat kepada segala hukum lah ni. Segala hukum yang didatang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, datang daripada Allah. Lagi pula segala hukum tu yang diketahui akan dia, akan segala hukum itu yang diketahui. Apa maknanya diketahui? Yakni yang dapat tak ditahu, yang dapat tahu oleh orang akan dia akan hukum tu. Orang lain pun dapat tahu berlaku. Tu orang tahu berlaku. Tu dia. Boleh hubung saat ni. Saat ni kita tulis lagu mana? Yang dapat tahu oleh orang. Lepas tu maksudnya itu lagi. Maksudnya semua orang Islam tahu dan kenal akan hukum itu. Tu. Dan mengetahui bahawa hukum itu adalah perkara agama Islam. Adalah perkara agama Islam. Tu maknanya gitu. Hasmaya ni malam-malam orang punya tahu kata kena orang kita ni, orang Islam ni bodoh-bodoh pun dah. Kalau malam-malam pun dah. Hasmaya apa soha dia mau tengok anak bulan nak wasa pula dah. Tu tak wasa. Nak wasa pula dah. Ya benda ni benda yang maklum dalam agama Islam. Berarti kalau siapa pergi engkar benda lagu ni, kufur orang tu. Sebab tu iman tu ternafi dengan sebab pergi engkar benda ni. Kalau benda orang tak tahu amal tak apa, engkar tu tak apa. Supaya lagu mana? Semaya witir dengan wajib dah. Wajib ke sunat? Siaplah. Sunat muakkad kan? Tak tahu. Ada kata wajib pun. Kawan tak tahu tu. Menafi hak tu tak kufur lagi. Menafi lagi mana? Tak tahu hak tu tak percaya hak tu tak kufur lagi. Kerana benda tu bukan benda yang maklum berlaku di sisi usaha Islam. Kalau kita tolak benda tu tak sampai ke tahap kufur. Tapi benda orang tahu berlaku dah, kita tolak. Hak tu lah kufur kita, menafikan iman kita. Semaya tak kena semaya ni kita ni orang ada radak dah. Tu jangan tak kena semaya, tak ada wajib masalah. Tu jatuh hukum, jatuh kufur lah. Habis itu maka di sini dia kata hukum yang diketahui dia akan hukum tu. Nampak tu dah? Hukum yang diketahui dia akan hukum tu daripada agama. Daripada kita nak kata kena segala hukum yang didatangkan dia oleh Rasulullah daripada Allah Ta'ala, yang diketahui akan hukum tu. Diketahui daripada agama. Takluk molek weh. Tu dia. Diketahui dengan darurah. Takluk molek. Kau dulu kita kira bahasa Arab dulu dah. Bahasa Arab ni ya. Majaa bihi
Ar-Rasul. Barang bawa datang akan diingat oleh Rasul. Lepas tu apa ma ja'a bihi Rasulu, ulima minad din, bid darurah, jalan kuning, bagai yang diketahui akan dia akan bagai. Apa bagai tu? Minad din, bayar pada daripada agama, masalah agama tu. Yang ni masalah agama yang dapat ditahukan dia. Ditahu bid darurah, dengan secara tidak fikir tilik. Dengan secara tidak fikir tilik. Yo kira lagi tu ilman. Apa dia? Ada atas kitab Syarah Qaridah Bahiyah tu. Tu. Wa kulli ma jaa anil bashiri min kulli hukmin sarakat daruri. Tu tafsir lagi. Sarakat daruri. Tu tafsir makna bid darurah. Tu dia. Kau dulu. Lagi. Kau sekali lagi. Yang didatang akan dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala. Lagi pula segala hukum tu yang diketahui akan dia, akan hukum itu. Han keadaan dia tu. Buat hal pada dia tu molek. Kerana kalau turut pada ibarat ni, minat dia tu dia bayar pada Maka di sini diketahui akan dia, akan hukum tu, han keadaan dia tu daripada agama, daripada pekerjaan agama. Tak molek sini ni dia selegak sikit. Kalau tak tulis molek ni selegak. Hukum yang didatangkan dia oleh Rasulullah didatang daripada Allah Ta'ala. Lagi pula hukum tu yang diketahui, yang dapat ditahu akan dia, akan hukum tu. Han keadaan hukum tu daripada agama, daripada pekerjaan agama. Diketahui dengan darurah. Dengan darurah. Apa makna dengan darurah? Tulis situ. Darurah ni. Dia panggil ilmu, sebab ilmu tasdiki, ilmu daruri dah. Kita nak mengaji mantik tu, ada ilmu daruri. Apa daruri? Dengan darurah, yakni dapat ketahui bahawa perkara itu ialah pekerjaan agama dengan tidak terhenti atas fikir dan tilik bahkan tahu ia dengan sebab termasyhur perkara itu, dengan sebab termasyhur perkara itu. Masyhur sangat dah perkara tu, orang tahu berlaku. Hatta orang kafir setengah-setengah kali tahu. Orang kafir pula tolong curi, pun tak puasa kan bulan ni, dia kata. Dia pun tahu kata bulan Ramadan, tapi saja dia tak puasa je. Tapi benda tu dia tahu dalam hati dia, dia tahu, dia mengaku, dia terima. Maka dinamakan dia tu beriman dah dengan Allah. Walaupun duk di tahap fasik sekalipun, mukmin beriman tu duk ada, dia tak buat, dia tak kerja perkara yang menafikan iman diri dia. Habis itu, seperti dia kata, ni nak misal ni, misal pada segala hukum yang didatangkan oleh Nabi ni.
Seperti dia kata seperti sembahyang, seperti segala i'tiqad, segala pegangan hati. Tulis pada segala i'tiqad. Jadi seperti Tuhan satu masalan. Seperti Tuhan satu masalan. Tuhan Esa ni dia pun tahu orang Islam. Sampai tu kadang dia bodoh-bodoh dia punya kecek juga. Kawan jahat-jahat kawan pun pergi Tuhan Esa yang kata. Jahat kawan pergi Tuhan Esa. Tahu juga mula kata Tuhan Esa dah. Oh, tak tahu kan Tuhan Esa. Orang tahu belakang Tuhan Esa. So lagu mana tu suku. Tapi tahu belakang kata Tuhan Esa. Cuba royak sikit satu lagu mana. Tak boleh royak juga. Satu pada zat lagu mana, satu pada sifat lagu mana. Nak royak tak boleh. Tapi tahu kata so. Hengoda. Tu. Lepas tu kudrat Tuhan kuasa. Maklumlah dah hak tu. Maksud dia benda yang tahu dengan cara darurat automatik orang panggil. Dia sebut semayat, sebut kata Tuhan ada, jadi benda tu dengan sendiri kerana masyhur sangat dah. Darurah orang panggil dah. Seperti segala i'tiqad dan ibadat. Dan ibadat, apa ibadat? Jadi seperti sembahyang dan puasa ila akhiri. Itu tafsir makna ibadat tu. Seperti sembahyang dan puasa. Tahu tak? Tahu. Sembahyang 5 waktu, tahu. Puasa bulan Ramadan, tahu. Maklum benda tu. Maklum. Pekerjaan agama kita tu, maklum. Tu. Ibadat dan muamalat. Muamalat ni cara pergaulan. Apa makna cara pergaulan? Tulis situ. Seperti jual beli. Tu masalah. Tu. Rebo haram. Tu dia tahu Rebo tak boleh makan. Rebo duit anak tak boleh makan. Makan duit pok lah tak apa. Duit anak tak boleh. Tu duit bunga tak boleh dia kata. Tu. Habis itu. Jadi masa muamalah tu dia tahu. Hak tu benda yang maklum belaka dah. Siapa pergi engkat kata rebo tu halal tu kufur tu. Menafikan iman tu. Kerana Allah Ta'ala menyatakan dah kata riba itu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli tu hai pahala, riba tu hai re. Tu hai riak dah. Maka benda ni sudah maklum dalam Islam. Cara jual beli tu. Tu tengok gapo-gapo pun. Aku beli harga sikit-sikit, aku jual. Tengok dia lagu tu. Maklum belaka dah. Dan munakahah apa nama ni, cara nikah perkahwinan. Tu seperti kita kata munakah jadi seperti bernikah dan tolak. Masalah seperti nikah dan tolak. Tahu belaka cerai 3 tu juga kena buta weh. Tengok benda beringat juga cara dia. Tu benda ni sudah maklum dah dalam Islam. Menikah weh, nak duduk sekali tak boleh weh, kena menikah. Perempuan yang ajnabiyah nak ada sekali yang kita tak boleh, kena nikah dulu barulah sah cara duduk tu. Tu dia tahu dah. Dan jinayah ni kita katakan seperti kita kata tulis pada jinayah seperti mencuri, kerat tangan orang mencuri, bunuh balas, ila akhiri. Tu kalau curi dan sampai kepada hak sikit-sikit harta benda yang curi itu sampai kepada sakat yang diletakkan oleh syarak, maka kena kerat tangan dah, dan syaratnya kira sikit-sikit. Kalau bunuh orang kena bunuh balah, wahakaza. Kalau kerat linga orang kena kerat linga kelik. Tu hukumnya ada siap dah dalam hukum jinayah. Tu benda ni tahu. Maklumlah kau tu. Dan lain daripada segala i'tiqad sampai akhir. Ada lagi weh. Apa lagi tu. Lainnya ini jadi seperti meninggal sifat-sifat yang mazmumah. Itu berkaitan masalah seperti meninggal sifat-sifat yang mazmumah.
Mim za mim waw mim ta bulat. Mim za mim waw mim ta mazmumah, sifat yang dicela oleh syarak. Ngupak apa dia hukum? Harat tahu belaka dah. Buat ya dah. Tu masalah. Tu. Maki, ngupak, apa lagi? Pelaga orang, marah, takabur. Hak tu kena tinggal. Lain-lain lagi. Maksudnya benda darurah belaka tu. Darurah dah. Habis itu. Pada dulu. Dan dikehendaki dengan tasdik, iaitu qabul hati. Artinya terimanya dengan bersungguh-sungguh akan segala yang tersebut itu, supaya keluar dengan dia tasdik segala kafir baginya. Kok tu pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha', wa 'amalin la yurfa', wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا وسائر خلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نغزى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم عزة عما يصفون وسلام على المرسلين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كلا وأخلا أن أتقياء علماء نغزى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا وزنة عرشه. Kalau tak erak tu mari tak apa.